Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. بسم الله رب العظيم ورسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت سيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari ini dapat untuk kita menyambung bacaan kitab kitab hadis Nabi SAW, Syama'il Muhammadiyah, karya Imam At-Tirmizi rahimahullah taala. Dan kita masih lagi pada hadis yang 7 dalam bab yang pertama berkenaan dengan ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis yang ke-7. Yang diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang di mana Sayyidina Hasan bertanya kepada bapa saudaranya yang sebelah ibulah, bapa saudaranya yakni Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu, berkenaan dengan sifat peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana pada waktu kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan ini masih lagi kanak-kanak, masih lagi kecil. Sebab itu Sayyidina Hasan bertanya kepada Hindun untuk Sayyidina Hasan mengetahui dengan lebih terperinci dan lebih detail berkenaan dengan sifat ataupun ciri fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum tu saya mohon maaf disebabkan agak tidak proper live pada tengah hari ini dan tak ada mic pun. Ini saya guna direct suara teruslah, tanpa ada mic wireless. Dan insya-Allah kita sambung pada hadis yang ke-7, yakni Hindun bin Abi Halah telah menyifatkan Nabi SAW ini hidung baginda itu mancung. Hidung baginda Nabi itu mancung. Padanya ada cahaya yang memandang hingga orang yang tidak mengamatinya akan menyangka puncak hidungnya lebih mancung. Jadi Nabi SAW ini mempunyai hidung yang cantik, hidung yang mancung Nabi SAW. Kemudiannya janggut baginda Nabi SAW ini, janggutnya tebal, kedua-dua pipinya rata, yakni tidak cengkung ataupun tembam. Ini dalam keadaan normal lah. Pipi Nabi SAW tidak terlalu cengkung ataupun tidak tembam lah. Just okey-okey sajalah, sederhana. Kemudiannya mulut baginda Nabi itu mulutnya lebar, dan mulutnya lebar serasi dengan bentuk wajahnya. Yakni mulut baginda Nabi ini dia selari dengan bentuk muka Nabi SAW. Tidak macam mulutnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Just orang kata just nice sajalah. Memang sempurna, serasi dengan bentuk wajah Nabi SAW. Kemudiannya antara gigi-gigi hadapannya terdapat sedikit jarak, yakni tidaklah terlalu rapat antara satu sama lain. Inilah gigi Nabi SAW, gigi hadapan Nabi. Gigi hadapan ni ada sedikit jarak. Dia tak rapat, ada sedikit jarak lah daripada dekat gigi Nabi tu. Dia ada sedikit jarak ataupun ruang di antara kedua gigi depan Nabi SAW. Tidak terlalu rapat antara satu sama lain. Terdapat satu garisan bulu atau rambut halus membarisi dari dada ke pusatnya. Terdapat pada
dada Nabi itu terdapat satu garisan bulu halus ataupun rambut yang halus daripada dada sehingga ke pusat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Hindun dia menceritakan tentang detailnya berkenaan dengan ciri fizikal Nabi SAW. Sebab yang boleh menceritakan tentang ciri fizikal Nabi secara detail ni hanya sahabat-sahabat yang pernah duduk bersama dengan Nabi ataupun tinggal bersama dengan Nabi. Antaranya Sayyidina Anas bin Malik, antaranya lagi Sayyidina Ali. Yang ni lah sahabat-sahabat yang ketika mana mereka itu masih kecil, dia telah duduk dengan Nabi. Sebab itu mereka ini boleh menceritakan tentang ataupun boleh menggambarkan fizikal Nabi itu dengan selengkap-lengkapnya. Sebab mereka dah hidup dengan Nabi daripada sejak mereka kecil lah. Nabi ambil duduk bersama Nabi sejak mereka kecil. Seterusnya, daripada hadis yang ketujuh ini juga diceritakan oleh Hindun bin Abi Halah, di mana lehernya, yakni leher baginda Nabi SAW cantik dilihat bagaikan leher yang ditempa dengan perak yang mulus. Leher baginda Nabi itu sangat cantik lah dikatakan. Dan kemudiannya bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi. Ini bentuk tubuh Nabi SAW ini adalah tubuh yang sederhana lah, dan badannya berisi. Berisi di sini bukan bermaksud gemuk atau bukan bermaksud gemuk lah daripada hadis yang ni, kerana dalam hadis sebelum ini telah ditegaskan bahawa baginda Nabi SAW tidaklah gemuk. Nabi SAW tidaklah gemuk. Pada hadis yang sebelum-sebelum ni kita baca, hadis disebutkan Nabi SAW itu tidak gemuk. Jadinya berisi di dalam hadis yang kita bacakan ini bukanlah bermakna berisi yang gemuk lah, bukan. Dia Nabi SAW ini bertubuh sederhana, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Itu pertengahan. Maksud berisi di sini adalah Nabi SAW bukanlah seorang yang kurus, jadi badan baginda tidak terlalu gemuk dan tidak pula kurus, akan tetapi sederhana sahaja. Guru kami telah menuliskan catatan ataupun nota untuk kita mudah fahamlah berkenaan dengan hadis yang dibaca, yang kita terangkan poin-poin yang kita rasakan agak kontra dengan hadis-hadis yang sebelum ni, telah dijelaskan disyarahkan oleh guru kami. Dikatakan Nabi SAW itu berisi itu bukan bermaksud kurus ataupun bukan bermaksud gemuk, dia sederhana. Tubuh baginda Nabi ataupun saiz badan Nabi itu adalah badan yang sederhana. Badannya berisi dan pejal, perut dan dadanya sejajar. Dada baginda bidang. Dada baginda Nabi ini bidang lah. Dan katakan juga Nabi SAW ini dia tubuhnya sasa, bukan tubuh yang kurus lemah, bukan. Nabi SAW ini tubuhnya sasa. Sebab itu Nabi SAW boleh angkat pedangnya yang berat di mana lebih daripada beratus kilo, 100 kilogram kalau tak salah berat pedang Nabi SAW. Tapi Nabi SAW boleh angkat pedang tersebut. Sebab kekuatan Nabi ini dia melebihi kekuatan daripada orang-orang lain. Kekuatan Nabi SAW ini, Nabi lebih kuat daripada Sayyidina Umar, Nabi lebih kuat daripada orang-orang panglima perang pada ketika itu. Tetapi jikalau baginda Nabi SAW jatuh sakit, maka sakit baginda juga akan berlipat kali ganda berbanding orang biasa rasakan. Itu kalau Nabi SAW kuat, memang Nabi SAW lebih kuat daripada orang-orang lain, lebih dalam 10 kali ganda orang tenaga manusia. Tapi kalau Nabi SAW sakit pun, kesakitan Nabi itu pun kesakitan yang berganda berbanding daripada orang-orang lain. Itu antara apa yang Nabi hadap lah, apa yang Nabi rasai. Dan kemudiannya jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Inilah dada Nabi SAW bidang dan bahu Nabi tegap lah. Orang kata kalau andailah kata dapat bermimpi dengan Nabi SAW, kita akan dapat melihatkan bahawa Nabi SAW itu sangat-sangat cantik, handsome, tegap dan sebagainya lah. Tidak ada orang yang lebih cantik berbanding Nabi SAW. Sedangkan Nabi Yusuf AS pun, walaupun Nabi Yusuf itu dikatakan mempunyai separuh kecantikan, tetapi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu adalah lebih cantik dan lebih tampan,
daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kelebihan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ini adalah kekasih Allah. Nabi SAW ini merupakan kekasih Allah, dan Allah mencintainya. Jadinya Allah akan beri ataupun kurniakan kepada Nabi itu tubuh, wajah dan sebagainya dengan secantik yang Allah berikan kepada Nabi itu adalah sebaik-baik perkara dan secantik-cantik perkara. Itu beza antara Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya nampak bersih dan bercahaya, badannya yang tidak ditumbuhi bulu atau rambut, dari pangkal leher, tempat lekuk di bawah leher hingga ke pusat tumbuh bulu bagaikan satu garis. Kedua-dua kawasan puting pada dadanya dan kawasan perutnya bersih daripada bulu selain tempat yang disebutkan tadi sahaja. Nabi SAW hanya ada satu bulu yang memanjang daripada dada sehingga ke pusat bagi Nabi SAW. Selebihnya tak adalah. Selebihnya tiada bulu yang tumbuh mengikut apa yang disebutkan oleh hadis yang kita bacakan ini. Dan kemudian mungkin ni yang seterusnya lah, mungkin yang, tapi hadis ni panjang lagi, nanti kita akan bacakanlah yang selebihnya, dan kita akan nantikan untuk sesi slot tengah hari ni. Yakni seterusnya kata Hindun bin Halah lagi, kedua-dua hasta ataupun lengan baginda Nabi SAW, bahu dan bahagian atas dada baginda berbulu. Kedua-dua tulang lengannya panjang, tulang lengan baginda Nabi SAW panjang, dan tapak tangannya lebar. Kedua-dua tapak tangan dan kakinya tebal atau kasar. Jari jemarinya panjang. Lekukan telapak kakinya tidak menempel ke tanah. Yakni itulah, lekukan tapak kaki kita kan ada lekuk ke bawah tu kan. So dia tidak melekat rata dekat tanah lah. Dia ada lekukan. Kedua-dua kakinya rata dan licin sehingga air pun tidak melekat. Nabi SAW kedua-dua kakinya licin sampai air pun tak melekat dekat kaki baginda Nabi SAW. Disebabkan rata dan licin lah kaki Nabi SAW, bersih. Itu kelebihan Nabi SAW. Kalau biasanya kalau kita basuh kaki akan adalah melekat air dekat kaki kita kan, tapi Nabi SAW dia tidak melekat. Apabila berjalan, diangkat kakinya dengan tegap. Yakni diangkat kaki baginda Nabi dengan tegap, seolah-olah baginda mencabut atau menanggalkan kakinya dari tanah, iaitu cara berjalan seorang yang kuat, bersungguh-sungguh dan mempunyai himmah. Bermaksud dekat sini Nabi SAW ini apabila dia berjalan, diangkat kakinya itu dengan tegap, adalah Nabi SAW ini jalan dengan betul lah. Dia tidak jalan dengan Nabi tidak jalan tergopoh gapah, Nabi tidak jalan dengan kelam kabut. Nabi SAW jalan dengan tenang, dan dia punya pergerakannya tegap. Tegap ni dia orang yang ada macam style gaya jalan Nabi SAW ini memang sangat-sangat, kalau orang tengok pun nampak macam Nabi SAW itu dia mendatangkan dia punya kehebatan Nabi SAW. Itu kalau kita nak gambarkan pun kita agak susah lah untuk faham bagaimana Nabi SAW ni jalan. Untuk kita faham agak sukar, tapi yang boleh mudahnya kita cakap adalah Nabi SAW berjalan tidak tergopoh gapah, tidak kelang kabut, dan Nabi SAW itu jalan dengan keadaan yang posisi badannya betul, postur badannya betul, tegap dan sebagainya. Mengatur langkah dengan badan condong ke hadapan dan berjalan dengan tertib dan sopan. Nabi SAW mengaturkan pergerakan pergerakan nak berjalan tu lah dengan sopan, dengan teratur, tanpa kelang kabut dan sebagainya.
Nabi SAW jalan dengan tertib lah, bukan dengan kelang kabut. Itu untuk kita mudah faham. Okey. Luas langkahnya secara semula jadi, bukan dibuat-buat, di mana apabila berjalan seakan-akan baginda turun ke tempat yang rendah kerana pantas berjalannya dengan langkah yang luas itu. Nabi SAW ini apabila dia berjalan, pergerakannya condong ke hadapan dan seolah-olah dia turun dari Nabi SAW ini turun daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Itu. Bagi contoh, kalau kita turun dekat tempat yang tinggi kan kita rasa macam laju kan. Bukan laju yang dengan makna Nabi SAW itu berlari ketika sambil berjalan, kan. Dia bukan juga Nabi SAW itu jalan dengan kelang kabut, kan. Bukan. Tapi Nabi SAW jalan dengan dengan sopan santunnya, dengan tegapnya jalan, tanpa ada tanpa rushing lah, orang kata tak rushing lah. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahawa sahabat-sahabat bila berjalan dengan Nabi, sahabat kata susah nak catch up bersama dengan Nabi, susah nak bukan nak kejar, susah nak catch up lah, maksudnya untuk dia ikut kan langkah Nabi tu. Sebab Nabi SAW jalan dengan Nabi SAW jalan biasa je, tapi para sahabat rasa Nabi SAW itu jalan laju, dan mereka kata juga Nabi jalan seperti biasa, sedangkan mereka kena berlari-lari anak untuk mengikuti Nabi SAW. Tu. Tapi Nabi SAW jalan dengan kadar yang biasa saja, tidaklah lari dan sebagainya. Cuma para sahabat nampak Nabi SAW itu jalan yang pantas lah, yang dan langkah Nabi itu luas. Apabila baginda menoleh kepada seseorang, baginda akan memalingkan seluruh badannya ke arah orang itu. Nabi SAW walaupun sebagai tanda perhatian lah, tanda perhatian kepada orang yang bercakap dengan baginda Nabi SAW. Contohnya, kalau ada sahabat panggil Nabi, Nabi akan pusingkan badannya menghadap kepada sahabat yang panggil tadi tu lah. Berbanding dengan kita lah, kadang-kadang kita ni kalau orang panggil, kita toleh kepala je. Contoh, orang tu panggil dekat kanan kita, dekat kiri kita kan. Kalau dia panggil kita daripada kanan, kita just toleh kepala ke kanan kan. Tapi Nabi SAW, kalau ada sahabatnya ataupun orang memanggilnya dan orang nak panggil Nabi SAW, Nabi akan pusingkan badannya menghadap orang tersebut. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda Nabi SAW memberi perhatian kepada perkara yang ingin disampaikan kepada Nabi SAW itu. Pandangan matanya selalu direndahkan, yakni ditundukkan sehingga pandangannya ke bumi lebih banyak daripada pandangannya ke langit. Nabi SAW ini lebih banyak memandang ke bumi berbanding memandang ke atas langit. Tu sebab apa? Sebab Nabi SAW tundukkan pandangannya. Kebanyakan pandangannya kepada benda-benda duniawi atau perhiasan duniawi ialah pandangan ekor mata. Apabila berjalan bersama-sama sahabat, baginda akan mengedepankan mereka, yakni baginda akan berjalan di belakang mereka. Apabila bertemu seseorang, baginda lah yang terlebih dahulu memberi salam. Ni tadi apabila berjalan dengan para sahabat, Nabi SAW akan berjalan di belakang para sahabat. Dan apabila bertemu dengan seorang, Nabi SAW sendiri yang pertama akan memberi salam kepada orang tersebut. Lain ceritalah kalau sahabat datang rumah Nabi, memanglah sahabat tu akan bagi salam dan Nabi jawab. Tapi kalau jumpa dekat pinggiran jalan dan sebagainya, ataupun jumpa dekat majlis-majlis ke, ataupun jumpa dekat mana-mana saja kawasan, Nabi SAW akan memberi salam kepada orang yang berada dekat situ terlebih dahulu. Ada para sahabat yang nak cuba bagi salam dulu kepada Nabi, tapi Nabi lebih pantas memberi salam kepada sahabat tersebut. Sebabkan apa? Sebabkan pahala orang yang memberi salam itu adalah, walaupun salam itu wajib, tetapi pahala orang yang memberi salam terlebih dahulu itu, walaupun memberi salam ini sunat, tapi pahalanya lebih besar daripada menjawab salam. Itu kelebihan.
antara perkara yang antara perkara yang dia sunat tapi pahalanya lebih besar daripada pahala yang wajib. Itu. Menurut Imam Suyuti, hadis ini sahih. Namun menurut Imam An-Nawawi, Imam Suyuti mensahihkan hadis ini barangkali kerana ada hadis lain menguatkannya. Namun sebagian ulama tidak menegaskan bahawa hadis ini ialah khabar hadis yang ma'lul, bermasalah. Kerana dalam sanadnya ada perawi yang dituduh pendusta dan ada yang majhul, tidak dikenali. Ini dia punya huraian berkenaan dengan hadis yang kita bacakan ini lah. Hadis yang ketujuh yang kita bacakan sebentar tadi. Ini setakat itu saja lah kot tentang hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ni agak panjang sebabkan dia agak dia panjang dan agak lama lah. Ambil masa sikit untuk kita habiskan hadis ni. Hadis yang ketujuh, moga-moga ada inilah manfaat yang kita dapat daripada apa yang disampaikan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali, yang beliau Sayyidina Hasan ini tanya kepada bapa saudarinya sebelah ibu, Hindun bin Abi Halah, dan Sayyidina Hindun bin Abi Halah radhiyallahu anhu ini menceritakan berkenaan dengan ciri fizikal Nabi SAW itu dengan penuh detail dan terperinci. Sebab tu dah dia boleh cerita, sebab dia dia boleh cerita detail lah. Tak ramai sahabat Nabi yang boleh ceritakan tentang fizikal Nabi itu dengan sangat detail, melainkan hanya beberapa orang sahaja. InsyaAllah kita akan bersambung pada hari esok kalau tiada halangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah kita bertemulah pada siri yang akan datang insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.